Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi membezakan antara orang alim dengan orang abid. Fadlu alim ala abid ka fadli ala adnakum, kata Nabi. Kelebihan orang yang pandai ke atas orang yang paling rajin beribadat, seperti mana kelebihan aku ke atas orang yang paling rendah antara kita. Satu. Dalam hadis yang lain kata Nabi, fadlul ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah. Kelebihan ilmu lagi aku suka daripada kelebihan ibadat. Sebab kalau kita rajin ibadat, tak mau mengaji, kalau kita silap dalam ibadat tapi kita rajin, kita akan berterusan ulang kesilapan itu dalam ibadat kita. Sebab tu penting pengajian ilmu, di samping tak mengabaikan ibadat, tapi ilmu cukup penting. Ilmu ni membuatkan kita jadi rendah diri, membuatkan kita jadi banyak diam. Bukan diam ni senang, nada kita makin perlahan. Semakin tinggi ilmu kita, semakin perlahan nada kita sebenarnya. Kita tak perlu nak bergaduh dengan orang, tak perlu nak tunjuk kat orang yang kita pandai, tak payah, senyap ya. Pasal dia pun tak pernah keluar pergi mengaji, tak pernah pergi berguru. Dia kira sembahyang dia seorang ya. Bagus dah, bukan kata salah. Bagus dah, cuma dia tak pergi mengaji. Dia sembahyang naik turun. Orang masjid panggil lah kuliah, bulan ni siapa, minggu ni siapa, masjid buat program, Ustaz Kuala Lumpur mai, Ustaz Indonesia mai, panggil Tok Gurush daripada Fatani mai. Dia tak peduli aku, kira aku lah. Jadi bila mai apa-apa isu, mai apa-apa permasalahan, persoalan, dia tak tahu, dia akan jawab. Fa'aftau bi ghairil ilm. Nabi kata Nabi dalam hadis yang lain, dia akan beri fatwa, dia akan cakap dengan tanpa ilmu. Maka dia kata kat orang ni, tak ada ruang dah taubat. Mana ada dah? Hang dah bunuh 99 orang, hang nak taubat ke mana? Lah, tak ada. Kalau Tuhan nak berikan kepada kamu keampunan, tak ada mana-mana kuasa boleh halang. Ni orang mengaji. Hang bunuh jangan kata 100, 1000 nyawa sekalipun, kalau Allah nak bagi keampunan, siapa yang mampu halang? Ada orang. Tidak ada mana-mana penjaga yang mampu menutup pintu taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau mana Tuhan telah membukanya untuk kita. Datanglah mana-mana tuan guru alim pun, dia takkan mampu menarik tutup pintu taubat tersebut bila mana Allah telah buka untuk kita pintu itu. Maka kata lelaki ni, kalau awak nak kembali kepada Allah, awak nak taubat kepada Allah, siapa boleh halang? Tidak ada halangan antara awak dan taubat. Tidak ada halangan di antara awak dan keampunan. Tidak ada halangan di antara awak dan syurga. Minta ampun. Minta ampun. Bukan kata nak tinggal kawan-kawan, tetapi takut tak kuat. Bila kita dah hijrah, kita kena istiqamah. Nak istiqamah, motivasi terbesar kita kawan-kawan dan sekeliling kita. Kita perlukan dorongan mereka. Kalau kita telah berhijrah tapi kita duduk di tempat yang sama, di setting yang sama, sukar untuk kita berhijrah, tuan-tuan. Untuk kita berubah. Berubah tak sukar, nak mempertahankan perubahan itu sukar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan menyambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin kita, yang mana bulan lepas kita berada dalam hadis nombor 24 muka surat 40 kalau kita sama dengan saya ni. Hadis nombor 24 kita belum habis sekarang, no? Tapi tak apalah, kita ambil pada awal sikit. Kita ambil pada awal balik matan dia ni, insya-Allah. Wa an Zir bin Hubaish, kita dah bincang lah. Zir bin Hubaish ini satu orang tabi'in yang hidup dia panjang lah. Dia Zir bin Hubaish al-Asadi, dia orang Kufah. Dia meninggal umur 120 tahun. Satu orang qari yang sangat pandai tajwid ya. Dia mengatakan qala ataitu Safwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku mendatangi Safwan, sahabat, satu orang sahabat.
Dan aku bertanyakan kepadanya tentang masih ala khufain, menyapu atas dua khuf. Kita dah bincang itu bulan lepas, no? Zir ini all the way from Kufah pi cari sahabat ni semata-mata nak tanya tentang hukum sapu atas khuf tu, no? Kemudian faqala ma jaa bika ya Zir, kenapa kau mai sini? Ini Safwan tanya dia. Faqultu ibtigha'a ilm, aku mai nak cari ilmu. Faqala innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlu. Faqultu innahu hakka fi sadri al-mashu ala al-khufain ba'da al-gha'it wal bawl. Wa kunta imra'atan minal ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yazkuru fi zalik syai'an. Zir ni pergi jumpa dengan Safwan, tanyalah, saya dalam hati saya ni ada benda yang saya nak tanya ni, saya sampai jauh-jauh ni, saya nak tanya hukum pasal sapu di atas khuf yang kasut yang tutup sampai atas buku lali tu, no? Yang orang Arab banyak pakai lah, no? Di sini pun ada sahabat-sahabat kita yang pakai. Maka apa hukum dia? Tuan di antara orang yang duduk dekat dengan Nabi, pernah nak Nabi sebut sesuatu tentang benda ni? Tu cerita dia, ya? Dia tanya kepada sahabat yang nama Safwan bin Asal ini. Maka kata Safwan bin Asal, na'am, ya. Kana ya'muruna iza kunna safran aw musafirin alla tanzi'a khifafana salasata ayyamin walayaliyahunna illa min janabah lakin min gha'it wa baulin wa naumin. Maka kata Safwan bin Asal ni, ya, memang Nabi pernah kata, memang Nabi pernah ajak kami ketika pakai khuf ini. Dalam Bulughul Maram ada bab khusus, bab tentang membasuh dua khuf, ada bab khusus. Ibnu Hajar jadikan satu bab. Banyak hadis-hadis tentang membasuh khuf ini memang diriwayatkan sampai daripada jalan Safwan bin Asal ini. Tuan-tuan boleh nampak, tuan-tuan boleh kaji nanti. Dalam Na'ilul Autar juga ada Umar cerita riwayat daripada Imam Ahmad juga menceritakan bila kita pakai khuf, yang saya katakan kasut yang tutup sampai atas buku lali tu, kulit rapat tu, maka kalau kita ambil sembahyang dulu pakai, kemudian kalau kita berlaku hadas kecil, ambil ayat sembahyang pula tu, tak gaduh dah buka, cukup dengan menyapu di atas tu, di atas khuf tu. Itu yang satu hadis Sayyidina Ali kata, oleh kerana agama Islam ini bukan menggunakan akal semata-mata, sebab tu basuh kat atas. Sebab kalau guna akal, baik basuh bawah, kan? Tapi sebab apa basuh atas? Islam suruh ikut sudah. Untuk orang bermukim, kata Safwan bin Asal, 1 hari mana kita pakai dan kita tak pergi mana-mana, selagi mana kita tidak berhadas besar, junub ataupun haid dan sebagainya ni, selagi itu kalau batal sembahyang ni, bukan kata kentut saja, hatta kencing ataupun buang air besar, ambil sembahyang pula tak kena buka dah. Dia punya kunci dia tuan dekat situ, sebab air kalau kena najis dia tak mengalir sampai ke dalam kaki, sebab dia tutup rapat sampai atas buku lali tu. Itu kunci dia. Sebab tu cukup dengan sekadar sapu 1 hari 1 malam lah. Kalau untuk yang bermusafir 3 hari, dalam tempoh 3 hari tu tak kena buka selagi mana hadas kecil lah. Tapi tuan-tuan kena cari lagi lah dalam kitab-kitab fiqh bincang tentang bab khauf ini, dan ulama keluar lagi qiyas tentang para askar yang pakai kasut boot askar tu, yang ikat sampai ke atas tu. Dah ambil sembahyang dah kentut, adakah nak ambil sembahyang pula kena buka? Tak kena buka. Qiyas dengan yang ni, sapu atas tu ya. Dari belah-belah arah dia bincang lagi dalam sampai tahap stokin lagi. Pokok dia macam saya kata tadi tu, dia dah ikat sampai ke atas dah. Ayat katalah minta maaf sebut, kita basuh buang hadas besar, buang air besar, hadas kecil lah kan. Apa nama ni, ayak tu kalau kita duduk cengkung dia mengalir. Tapi bila ada khuf ni ataupun kasut yang tutup sampai atas rapat, sampai memustahilkan untuk ayak najis tu mengalir sampai ke dalam kaki, itu kunci dia tu. Sebab tu kata tak gaduh dah, tak risau dah, ayak najis tak masuk di situ dah. Lepas tu basuh atas saja. Kalau musafir 3 hari, kalau tak musafir sehari. Lo boleh buat ke? Boleh. Baik. Itu cerita dia.
Tapi kita dalam bab taubat ni, pasal apa cerita pasal ni? Hadis ni panjang. Kemudian dia sambung lagi. Faqultu hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'an. Zin tanya lagi, pernah tak Nabi cerita kat hampa pasal cinta, hawa, cinta, kecintaan kepada sesuatu? Tanya Safwan, dia halang jumpa sahabat kan. Maka Safwan kata, qala na'am, pernah. Cerita lagu mana? Dia kata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pernah satu ketika tu kami ikut Nabi pergi musafir. Fa baina nahnu 'indahu iza nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwariyah. Kami ikut Nabi berjalan musafir ni sampai satu ketika tu, ketika mana ada satu orang Arabi. Arabi bermaksud Arab Badui. Arabi, Arab, orang Arab. Tapi Arabi, orang Arab Badui, pendalaman tu. Sampai sekarang pun ada orang kan. Maka orang Arab Badui ni dia satu passion juga kan? Dia ada satu perangai sikit. Saya kita cerita Pabih ni dulu. Iznadahu a'rabiyyun bisautin lahu jahwariyun. Satu ketika tu kami duduk bermusafir dengan Nabi ni, sampai satu kawasan, satu orang lelaki Badui ni keluar Nabi dengan sautin lahu jahwariyun, satu suara yang tinggi. Ya Muhammad, dia panggil lagu tu lah. Dia bukan kata ya Rasulullah, tak ada. Ya Muhammad, derah. Kira dahsyatlah keluar tak padan dengan patut kita kena hormat Nabi. Dalam Quran surah Hujurat sebutkan, wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lagi tinggi pada suara Nabi. Allah Taala sebut dalam Quran. Tapi orang Badui dia tak peduli, dia panggil ya Muhammad, dia panggil lagu tu. Fa ajabahu Rasulullah nahwan min sautihi haum. Maka Nabi jawab dengan suara yang tinggi juga. Haum, bunyi gitu. Haum, macam tu, tak tahulah. Tapi bunyi sebut lagu ni lah. Haum, macam tu lah. Lagu kita ada munyut lagu tu. Munyut lagu nak kata marah tak marah. Lagu tu Nabi munyut balik. Pasal dia kata lagu tu, Nabi tak ada sampai tak mau cakap dengan dia. Tapi Nabi munyut balik. Nak abang kata bukan suara hang derat, bukan suara hang derat. Tapi pandangan yang paling adil adalah Nabi nak jaga Arab tu, Badui tu. Sebab apa? Sebab ada larangan dari Al-Quran kan, tak bagi kita tinggi suara pada Nabi. So kawan tadi tu dah tinggi suara lebih pada Nabi. So kerana Nabi sayang kan dia, tak mau bagi dia kena dosa tinggi suara pada Nabi, Nabi balas lagi tinggi. Bukan kata Nabi saja nak cerkah dia, bukan. Tapi kerana Nabi sayang kat dia tu. Lepas tu derah lagi Nabi balas. Nabi balas macam tu. Ya. Faqultu lahu, maka Safwan ni dengar seolah-olah macam Nabi terasa dengan kawan tu lelaki Badui ni. Terus Safwan kata, aku kata dekat dia, faqultu lahu, aku kata kat dia, waihak ughdud min sautik, celaka hang, pelan sikit suara hang. Ya, fa innaka 'indan nabi, hang duduk dengan Nabi ni, hang tanya Nabi, hang tak boleh kontrol sikit ke suara hang. Orang Badui ni memang dia macam merekat macam sikit. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain serta orang Badui yang masuk kencing dalam masjid tu kan, hadis sahih. Satu orang Arab Badui, Nabi duduk di masjid dengan para sahabat, dia boleh masuk kencing dalam masjid. Faqamun nas, bangkit manusia, para sahabat bangkit nak pukul dia dah. Nabi kata jangan pukul dia tak erti. Habis dia kencing, sahabat basuh semua dah, Nabi panggil dia, Nabi cerita kat dia elok, ni masjid tak boleh buat lagu tu sekian. Dia guna larah bahasa dia. Sampai dia dengar, dia jadi seronok. Terus dia angkat tangan, dia doa, dia kata ya Allah, Allahumma rahamni wa Muhammada Allahumma rahamni wa Muhammada, ya Allah rahmati aku dan Muhammad, wala tarham indana ahada, dan jangan engkau rahmati orang lain keliling kami. Kata begitu. Ya Allah rahmatkan aku dengan Muhammad dia, orang lain semua tak payah rahmat. Maka Nabi senyum, Nabi kata, kenapa hang nak sempit benda yang luar? Rahmat Allah ni luar. Nah, abang kata orang Badui memang panggil lagu tu. Dia tak peduli. Ada geram semua pasal pok-pok tu mangkit nak ketok dia. Tapi Nabi seorang bela dah. Nabi kata dia tak erti lagi tu loh. Dia tak erti lagi tu. Oh tuan-tuan, ni bukan cerita kencing tepi jalan, dalam masjid. Itu pun Nabi faham. Dia tak erti.
Tapi kalau kita bayar-bayar law umur 35, 40 tahun 2020 masuk main kecil di masjid badan ketok kot, takkan tak erti bahasa langsung. Habis tu hadis nak guna untuk siapa? Untuk budak-budak. Budak-budak tak erti tu kan. Budak-budak 3-4 tahun tak erti katalah. Janganlah kita duk pi marah tak tentu hala, tapi marah cerkah mak ayah dia ke, janganlah habaq lelok kan. Habaq lelok. Baik. Maka tuan-tuan sambung maka dia marah. Dia marah. Maka qala al-a'rabi, berkata laki badui ni, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Dia, wahai Muhammad, aku nak tanya hang, bagaimana kedudukan orang yang dia mencintai sesuatu kaum ataupun sesuatu golongan tetapi level dia tak sampai golongan tu. Contoh, kita sayang, kita cinta para nabi tapi amalan kita tak sampai level para nabi. Kita sayang, kita cinta para ulama tapi level kita ni tak sampai para ulama. Kita sayang saja, boleh kat sayang lah. Katalah kita sayang Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani satu malam sembahyang berapa puluh rakaat, tapi kita tak mampu jadi macam dia, tapi kita sayang kat dia. Tapi kita tak buat pun macam dia, tapi kita sayang dekat dia. Lagu mana kedudukan orang macam ni? Qala Nabi, maka berkata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Orang yang mencintai seseorang itu akan duduk bersama dengan orang yang disayang di hari kiamat. Nabi bagi jaminan dekat dia. Fama zalu yuhaddisuna hatta zakara baban minal maghrib maysaratu ardihi aw yasiru ar-rakib fi ardihi 40 aw 70 aman. Qala Sufyan ahadu ruwah qibali Syam. Kemudian Nabi cerita, kemudian Safwan cerita, Nabi pernah sebut tentang ada satu pintu daripada arah Syam yang cukup besar rahmat dia. Pintu ni sebagai orang kata apa ni, bukan physically lah. Nak bagi tahu pintu taubat daripada arah Syam. Yang cukup besar, yang cukup luas pintunya. Yang takkan tertutup selagi mana la yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minan. Dan pintu itu tidak akan tertutup selagi mana matahari tak naik daripada arah barat. Pintu apa tu? Pintu taubat. Nabi nak bagi tahu pintu taubat sentiasa terbuka luas. Rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Wa qala hadithu hasan sahih. Imam Tirmizi bagi status dia hadis ni hasan sahih. Tuan-tuan, maka itu hadis yang hari tu bulan lepas. Kita tak habis insya-Allah. Okey, malam kita masuk hadis yang baru. Seterusnya hadis nombor 25 insya-Allah. Baik. Wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Sa'id Al-Khudri kata, satu hari Nabi cerita dekat kami, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa. Nabi pernah cerita kat kami, dulu kana rajulun mimman kana qablakum. Selalunya kalau matan macam ini bermaksud merujuk kepada Bani Israel yang dulu-dulu, orang dulu sebelum zaman Nabi. Nabi kata dulu ada satu orang lelaki qatala 99, telah pernah ataupun telah membunuh 99 nyawa. Tuan-tuan pun tahu hadis ni. Saya yakin cerita ni terkenal. Dulu ada satu orang lelaki yang pernah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lamil ahli al-ardi. Kemudian dia mai timbul keinsafan di hati dia. Tuan-tuan, apa dosa dia buat? Dia membunuh 99 nyawa. Bukan dia cubit dah, dia bunuh. Orang kalau tak biasa bunuh orang ni tuan-tuan, kalau terbunuh pun tak boleh tidur tuan. Dia ada satu rasa yang lain. Bukan saya cerita ni saya biasa bunuh, tapi saya pernah sembang dengan orang, kan saya biasa program-program dengan penjara dan sebagainya. Orang-orang yang bertugas bahagian nak tarik picu tu kan, dalam bahasa sastra ni kita panggil algojo. Tarik tu terbuka tu jatuh kan. Tarik tu
Kemudian kita tengok video-video di internet bagaimana orang yang bertugas untuk nak pancung orang dan sebagainya. Oh, lain, rasa dia lain. No? Tapi dia ni hati kering. Orang kata hati kering, dia tak hati kering ni, dia bunuh 99 nyawa dah. Ya, kira pembunuh bersiri ni. Baik. Kemudian mai keinsafan di hati dia bertanya orang ramai tentang siapa yang paling pandai. An a'lamil an a'lami ahli al-ardi, tentang orang yang paling pandai. Fadulla ala rahib, maka orang ramai tunjuk dekat dia kepada satu orang rahib, satu orang yang abid, satu orang yang rajin beribadat. Satu hadis nak bagi tahu apa? Pandangan masyarakat macam tu. Bila dia tengok satu-satu orang yang rajin ibadat, yang pakaian dia, yang kerajinan dia, kita nampak orang akan kata ni orang alim ni. Ni orang alim ni. Padahal belum tentu. Dia tentu dah orang rajin ibadat, tapi adakah dia alim? Belum tentu. Hadis ni nak bagi tahu itu juga ni. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi membezakan antara orang alim dengan orang abid. Fadlu alim ala abid ka fadli ala adnakum, kata Nabi. Kelebihan orang yang pandai ke atas orang yang paling rajin beribadat, seperti mana kelebihan aku ke atas orang yang paling rendah antara kita. Satu. Dalam hadis yang lain kata Nabi, fadlul ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah. Kelebihan ilmu lagi aku suka daripada kelebihan ibadat. Sebab kalau kita rajin ibadat, tak mau mengaji, kalau kita silap dalam ibadat tapi kita rajin, kita akan berterusan ulang kesilapan itu dalam ibadat kita. Sebab tu penting pengajian ilmu, di samping tak mengabaikan ibadat, tapi ilmu cukup penting. Ilmu ni membuatkan kita jadi rendah diri, membuatkan kita jadi banyak diam. Bukan diam ni senang, nada kita makin perlahan. Semakin tinggi ilmu kita, semakin perlahan nada kita sebenarnya. Kita tak perlu nak bergaduh dengan orang, tak perlu nak tunjuk kat orang yang kita pandai, tak payah, senyap ya. Baik. Maka dia tanya orang ramai, siapa yang paling pandai? Fadullu ala rahib, dia bertunjuk kat satu orang yang rajin ibadat ni. Baik. Fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin. Faqala la. Dia pergi jumpa dengan orang yang rajin ibadat tu. Dia cerita pak cik ataupun ustaz datang, dia panggil patah habaq. Tuan, saya ni dah pernah bunuh 99 orang dah, mati. Tapi hati saya ni mai insaf, saya nak taubat, nak kembali kepada Allah. Adakah ruang untuk saya taubat? Lelaki yang rajin ibadat ni kata apa? La, tak ada. Mana boleh? Hang dah bunuh 99 nyawa dah. Satu nyawa pun cukup berat dah. Hang bunuh 99 orang. Lepas tu hang mai hang kata nak taubat. Mana ada ruang dah? Kawan ni kata. Pasal apa kawan ni boleh kata lagu tu? Pasal dia pun tak pernah keluar pergi mengaji, tak pernah pergi berguru. Dia kira sembahyang dia seorang lah. Bagus dah, bukan kata salah. Bagus dah, cuma dia tak pergi mengaji. Dia sembahyang naik turun. Orang masjid panggil lah kuliah bulan ni siapa, minggu ni siapa, masjid buat program Ustaz Kuala Lumpur, mai Ustaz Indonesia, mai panggil Tok Gurush daripada Fatani mai. Dia tak peduli, aku kira aku lah. Jadi bila mai apa-apa isu, mai apa-apa permasalahan, persoalan, dia tak tahu, dia akan jawab. Fa'aftau bi ghairil ilm. Nabi kata Nabi dalam hadis yang lain, dia akan beri fatwa, dia akan cakap dengan tanpa ilmu. Maka dia kata kat orang ni, tak ada ruang dah taubat. Mana ada dah? Hang dah bunuh 99 orang, hang nak taubat ke mana? Lah, tak ada. Faqatalahu fakammila bihi mi'atan. Dah tak ada tuan-tuan, kawan ni bunuh orang tua tu terus. Fakammil mi'atan, cukup 100. Dah hang kata tak ada, alang-alang bunuh terus orang tua tu. Cukup 100. Puas hati. Kena jaga juga tuan-tuan, kita punya suara dan nada kita pun kan. Baik. Fakammala bihi mi'atan, cukup 100 dibunuh. Summa sa'ala an a'lamin ahli al-ardi fadulla ala rajulin alim. Kemudian dia bertanya orang lain lagi. Kemudian lama-lama dia main teringat pula. Pancaran hidayah tu main. Dia bertanya orang lain pula, ada lagi tak orang lain? Maka dia berkata ada seorang ni duduk mengajar tu. Satu orang yang orang ilmu pula. Fadullu ala alim. Pi tunjuk dekat orang berilmu. Alim tu fa'il. Maka dia pi.
Dia pergi. Kemudian dia kata, aku dah bunuh 100 orang, adakah ruang untuk kau taubat? Faqala na'am. Maka kata lelaki tu, ada. Kalau Tuhan nak berikan kepada kamu keampunan, tak ada mana-mana kuasa boleh halang. Ni orang mengaji. Hang bunuh jangan kata 100, 1000 nyawa sekalipun, kalau Allah nak bagi keampunan, siapa yang mampu halang? Tak ada orang. Tidak ada mana-mana penjaga yang mampu menutup pintu taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau mana Tuhan telah membukanya untuk kita. Datanglah mana-mana tuan guru alim pun, dia takkan mampu menarik tutup pintu taubat tersebut bila mana Allah telah buka untuk kita pintu itu. Maka kata lelaki ni, kalau awak nak kembali kepada Allah, awak nak taubat kepada Allah, siapa boleh halang? Tidak ada halangan antara awak dan taubat. Tidak ada halangan di antara awak dan keampunan. Tidak ada halangan di antara awak dan syurga. Minta ampun. Minta ampun. Maka boleh. Baik. Tapi lelaki yang alim ni kata, lepas taubat, intaliq ila ardi kaza wa kaza, fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillah ma'ahum wa la tarji' ila ardik fa innaha ardu saw'in fantalaq. Ardu saw'in. Maka lelaki yang alim ni kata, lepas taubat, tinggalkan kampung kamu. Ini nama dia apa? Hijrah. Tinggalkan kampung kamu. Mana tadi? Intaliq ila ardi kaza wa kaza, pergi ke sekian-sekian negeri, sekian-sekian tempat. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala. Di sana ada ramai orang yang rajin sembahyang, rajin ibadat. Pergi duduk di sana. Wala tarji', jangan kembali kepada kampung kamu, kerana kampung kamu ni ramai orang jahat. Bukan kata nak tinggal kawan-kawan, tetapi takut tak kuat. Bila kita dah hijrah, kita kena istiqamah. Nak istiqamah, motivasi terbesar kita kawan-kawan dan sekeliling kita. Kita perlukan dorongan mereka. Kalau kita telah berhijrah tapi kita duduk di tempat yang sama, di setting yang sama, sukar untuk kita berhijrah, tuan-tuan. Untuk kita berubah tak sukar. Nak mempertahankan perubahan itu sukar. Sebab tu kata orang alim ni, bukan kata dia bukan takat habang Allah Ta'ala ampun, dia siap bagi petua lagi. Nak jaga istiqamah bila dah berubah ni, pindah ke negeri lain. Duduk dalam komuniti yang orang rajin ibadat. Duduk dalam qaryah yang aktif dengan kuliah dan majlis ilmu dan majlis ibadat. Macam itulah maknanya. Kalau tak ada di tempat kita, pergi mengaji di tempat lain. Pergi mengaji. Jangan biar kita berubah dah dan duduk di rumah seorang-seorang tengok di internet dia. Tak jadi. Kena keluar juga pergi mengaji. Tinggalkan persekitaran lama. Tu poin dia. Fantalaqa hatta iza nasafa tariq atahul maut. Dia pun pergi ikut nasihat orang tu. Hatta iza nasafa tariq, sampai di pertengahan jalan, atahu maut, sampai kepada dia kematian. Maknanya dia on the way nak pergi kampung yang guru ni habaq tadi tu, tapi tak sampai lagi. Baru di tengah-tengah jalan, atahu maut, mati mai kat dia. Matilah. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wal malaikatul azab. Maka turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab nak rebut roh dia. Nampak tuan? Orang lelaki biasa yang bunuh orang, yang mungkin jauh daripada Tuhannya, tetapi dengan niat dia nak pulang balik kembali kepada Allah, meskipun belum sampai destinasi dia mati, malaikat rahmat tak sia-siakan roh dia, rebut, jadi rebutan. Faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Malaikat rahmat kata kat malaikat azab, dia ni aku punya, dia ni on the way nak pi taubat, nak pi dekati kampung orang baik-baik, nak kembali kepada Allah. Dia on the way nak pi, dia aku punya. Malaikat rahmat nak ambil. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab kata no way man, tak boleh.
Dia speaking terus ya. Innahu lam ya'mal khairan qattun. Malaikat azab kata, tak boleh. Pasal apa hang nak ambil dia? Memang dia on the way nak pergi, tapi dia mana ada amalan baik lagi. Amal baik apa pun tak ada, apa hang nak ambil dia? Dia ni lepas bunuh 99 orang, dia baru nak pergi taubat. Dia aku punya. Dia tak dah nak pergi taubat lagi. Malaikat azab kata lagu tu. Fa'atahum malakun fi suratin adami faja'aluhu bainahum. Maka bila dua orang malaikat ni berselisih, datanglah malakun mufrad. Jadi malaikah jamak ni mufrad seorang. Faja'u malakun fi suratihi adami, dengan wajah adami. Wajah adami ni bukan wajah Nabi Adam, wajah anak Adam, maknanya wajah manusia. Kata terbuka dalam Dalilul Falihin, kitab syarah kepada Riyadhus Shalihin, sebut dengan wajah manusia. Biwajhin nas, bibani Adam. Dalam malaikat yang seorang lagi main ni jadi referee, tapi dia turun dalam keadaan wajah manusia. Dan kalau dalam Dalilul Falihin ni sebut, kalau berlaku perselisihan antara malaikat dua ni, malaikat ni akan main dengan wajah manusia. Nak bagi tahu apa? Begitu tinggi darjat manusia Allah Ta'ala angkat. Bila malaikat dua yang bertelingkah, Tuhan datangkan another malaikat, tetapi dalam sifat dan wajah manusia. Mai malaikat ni. Faqala, kata malaikat ni, qisu, ukur, ambil telitip ukur. Telitip saya tambah, qisu ni ukur. Ma bainal ardain, ukur antara dua ni. Yang mana satu dekat. Tuan, ni cara cerita ni dia mati dah. Malaikat rahmat ataupun malaikat azab ni nak ambil nyawa dia. Memang ada hadis tuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, hadis ni Ibn Abi Shaybah ambil daripada Abu Muawiyah, ambil daripada A'mash ambil daripada nama ni, Allahumma shalli ala Muhammad, Abu Muawiyah an A'mash an Minhal an Zidan, satu seorang sahabat, Barra bin Azib. Dia cerita satu hari, saya cerita ni dulu bagaimana peristiwa mati ni. Kenapa? Apa cerita malaikat rahmat dengan malaikat azab ni? Pasal apa? Mereka dua bukan malaikat maut ke? Pasal mereka dua ni berebut nak naik roh ni. Ni hadis yang lain Barra bin Azib. Dia cerita satu hari, saya bawa dah hadis tu. Ustaz saya harap ada. Ini semua saya punya nota-nota tambahan. An Barra bin Azib an hadatsana Abu Awiyah. Ni ada. Ni nak cerita peristiwa mati, keterlibatan malaikat rahmat dengan malaikat azab. Hadatsana Abu Muawiyah, betul tak? Musannaf Ibn Abi Shaybah, kitab Janaiz, hadis nombor 11875. Daripada Abu Muawiyah, daripada A'mash, daripada Minhal, daripada Zadan, daripada Barra bin Azib, katanya, saya baca panjang tapi saya ringkaskan. Kami keluar ikut Nabi. Kharajna ma'a Rasulullah fi janazah rajulin minal ansar. Kami ikut Nabi keluar pi uruskan jenazah satu orang lelaki daripada Bani Ansar, daripada Ansar. Fatainahu ila qabr. Kami sampai ke kubur. Walamma yalhad fajalasa Rasulullah. Sampai di kubur, masa ditanamnya dia, Nabi duduk. Wajalasna haulah, dan kami duduk di tepi Nabi. Kami duduk di tepi Nabi. Baik, ka'annama ala ru'usina at-tayr, seperti mana atas kepala kami ni ada burung. Maksudnya kami duduk tunduk, sengap. Wa fi yadihi aud yankuj bihi, dan di tangan Nabi ada kayu. Nabi duduk garis tanah. Baik, sahabat cerita semua yang dia tengok. Farafa'a ra'sahu, kemudian Nabi angkat kepala dia. Faqala ista'izu billah min azabil qabr salasa marrat atau marratain. Kemudian kata Barra bin Azib ni, dan Nabi angkat kepala, Nabi kata minta perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. Minta perlindungan daripada Allah daripada azab kubur.
minta perlindungan daripada Allah daripada azab kubur. Nabi ulang. Kemudian Nabi cerita kat para sahabat apa nasib orang mati. Ya, no? Baik. Summa qal, kata Nabi. Ya, baik. Innal abda al-mu'min iza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Pasal apa dia berdengung sangat? Tuan-tuan dengar tak? Tuan dengar clear tak? Clear tak? Saya dengar dia berdengung kan? Boleh tak? Innal abdal mu'min iza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun baydal wujuhu ka'anna wujuhahum asyams. Ketika mana satu orang hamba yang baik menjelang kematian dia, datang kepadanya ja'ahu malaikatun, datang kepadanya malaikat, bayda wujuhahu, putih wajahnya, ka'anna wujuhahum asyams, seumpama putihnya cahaya matahari, hatta yajlisuna minhu mudda basar ma'ahum, mudda basar, sejauh mata memandang. Datang para malaikat, saya sebut tadi malaikah jamak ramai, datang turun malaikat yang putih wajah mereka ini, duduk di tepi jenazah lelaki yang nak mati ni, duduk bersila ni, jauh ramai, sejauh mata memandang, kata Nabi. Ma'ahum kafan min akfanil jannah wa hanut min hanutil jannah. Bersama mereka itu ada kain kafan daripada kafan syurga. Bersama mereka itu ada wangian daripada wangian syurga. Summa yaji'u malakun maut. Kemudian dia tunggu, datanglah malaikat maut. Depa ni tak ambil nyawa, malaikat maut ambil nyawa. Tapi depa ni mai tunggu malaikatur rahmah ramai. Jadi macam majlis duk tunggu kita ni. Ja'a malakul maut, datang malaikat maut. Fayaq'adu 'inda ra'sihi fayaqul, malaikat maut tu mai duduk di atas kepala kita, ke atas kepala ni, di ujung kepala ni, dan berkata kepada kita, ayyatuhan nafsul tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Keluar kepada keampunan Allah dan keredaannya. Malaikat maut kata. Fatakhraja tasilu kama tasil qitratu minal filsiqa min fissaqa saqa. Maka keluarlah roh itu seumpama keluarnya air daripada botol. Lagu ni. Bila malaikat maut panggil keluarlah roh kepada keampunan Allah dan keredaannya, dia keluar seumpama ayat keluar daripada botol. Susah tak? Keluar lagu tu. Pasal apa? Pasal roh tu pun cinta kepada Tuhan dia. Dia memang nak kembali kepada Tuhan dia. Bila dipanggil pulang, dia nak sangat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Malalam dah tuang ni. Bila dah dipanggil kembali pulang, memang dia nak. So dia keluar. Nah, baik. Faiza akhazaha lam yad'uha fi yadihi tarfatin ain. Elok keluar saja roh tu, malaikat rahmat yang ramai tadi tak biar tirfatin ain, tak biar wala sekelip mata. Depa rebut nak ambil roh yang mulia ni, malaikat yang ramai tadi tu, ya. Lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Depa tak biar walau sekelip mata roh tu duduk di tangan malaikat maut. Depa ambil. Kami punya, yang saya kata tadi tu, hadis tadi, malaikat rahmat. Hatta ya'khuzuha fayaj'aluha fi zalikal kafan wa zalikal hanut fayakhruj minha qa'id nafqatan misk. Maka dia ambil, dia masukkan roh yang beriman tadi ke dalam kain kafan yang dia bawa tadi, ke dalam wangian yang dia bawa tadi, dia bawa di atas. Keluar daripada roh itu
wajadatil 'alal wajhil ard, misk wangian yang tak pernah orang bau atas bumi ni, cukup wangi, yang paling wangi pernah orang bau atas bumi, ya. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala malakin minal malaikah illa qalu ma hadza ruhat tayyib. Dan mereka melintasi satu langit, tidak dilintasi langit itu melainkan penduduk langit tanya, siapa dia ni wangi sangat ni? Siapa dia ni wangi sangat ni? Fayaqulun haza fulan bin fulan bi ahsanin asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka dikatakan kepada penduduk langit dengan sebaik-baik nama yang pernah dinamakan kepada arwah ini di atas dunia. Dia ni sekian-sekian nama, dia ni sekian-sekian orang. Tuan-tuan, baru ni meninggal Profesor Ungku Aziz, jasa dia begitu besar. Dia memungkinkan orang Melayu kita pergi haji. Tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok biografi, dia cerita sebelum dia nak buat tabung haji tu, dia pergi kaji di Kedah dan Kelantan. Tengok orang Melayu dulu macam mana himpun duit pergi haji. Dia kata orang Melayu dulu ni, dia kata simpan duit di celah atap rumah. Adik-beradik main ketuk atap, duit jatuh, dia bawa berlari. Dia cerita simpan duit bela ayam, jual ayam beli kambing, jual kambing beli lembu, jual lembu beli rebau. Cukup duit jual semua, pergi Mekah balik main miskin. Dia kata I need to do something, aku kena buat sesuatu. Dia buat, tuan-tuan. Tabung haji sampai sekarang alhamdulillah berapa puluh ribu orang boleh pergi haji, balik main tak miskin. Tangan siapa? Kepala siapa? Allahyarham Profesor Ungku Aziz. Meskipun mungkin dia bukan ulama agama, tetapi jasa dia kepada perkembangan agama cukup besar. Sekarang beliau sedang berehat, menikmati keuntungan saham daripada apa yang dia buat dulu. Hari-hari berapa ribu orang duk pergi haji ni, rezeki kat dia. Tuan-tuan, sebab tu kata tadi, lebih baik jadi orang alim, pandai, dia fikir agar dia membukakan satu-satu solution, penyelesaian kepada sesuatu permasalahan. No, saya sambung lagi, no. PKP biar kan. Baik, saya sambung, no. Okey, kat mana tadi? Okey. Fayaqulullah uktub kitabu abdi fi illiyin fi sawa'ir rabi'ah, ya, wa'idahu ila al-ardi fa inni minha khalaqtahum wa fiha u'iduhum wa minha akhrajahum taratan ukhra. Kata Allah, tuliskan, nah, bila roh dia nak di atas, Allah Ta'ala kata tuliskan nasib hamba ku ini dalam aliyin, kitab yang tinggi, nah, kesudahan dia ini, nasib dia ini. Kemudian kembalikan dia ke kubur, kembalikan dia ke tanah yang mana daripadanya diciptakan budak hamba-Ku ini, daripadanya dibangkitkan nanti kembali. Maka roh itu ditulis sifat baik dia, kesudahan baik dia, dan dia diturunkan semula ke kubur. Roh tadi ni. Baik. Fata'alu rauhahu fi jasadi wa ya'tihi malakan fayajlisanahu fayaqulan lahu. Dia dimasukkan kepada kubur, bau semerbak kubur dia, datang kepada dia dua malaikat yang duduk di sisi dia. Fayaqulan lahu, berkata dua orang ni kepada dia, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Katanya Allah. Ya, apa agama kamu? Katanya dinil Islam, Islam. Dikatakan kepada dia, man hazar rajul allazi bu'isa fikum, siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Katanya huwa Rasulullah. Ya. Kemudian fayaqulan ma amaluka, fayaqul qara'tu kitab wa amantu bih wa sadaqtu bih. Apa amalan kamu? Aku baca kitab, aku beriman kepadanya, dan sebagainya. Fayanadi munadin minas sama inna sidq abdi. Terdengar suara daripada langit menyeru, hamba-Ku itu benar. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah fayatihi minat tayha wa rauhiha. Kemudian dibukakan kepadanya itu dalam kubur dia itu, didatangkan kepadanya itu pakaian daripada syurga, dipakaikan kepadanya.
dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga sehingga seluah mata memandang kubur dia. Wa ya'tihi rajulun hasanun wajhi hasanun siyab tayyib ar-rih. Tiba-tiba datang kepada dia satu orang lelaki dalam kubur dia ni yang hasanun wajhi, yang cantik wajahnya, hasanun siyabin, cantik pakaiannya, tayyib rih, cantik baik bau dia. Fayaqul abshir billazi, bergembiralah tentang yusarruka bihadza yaumik alladhi kunta tu'adu. Lelaki ni mai kata kat roh ni, bergembiralah dengan hari yang telah engkau dijanjikan padanya. Kata lelaki ni, man anta, siapa kamu? Wajah kamu nampak baik, pakaian kamu nampak baik. Maka kata lelaki ni, ana amaluka salih, akulah amalan kamu yang baik selama ni. Maka kata roh tadi tu, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji' ila ahli wa mali. Ya Allah, cepatkanlah kiamat, cepatkanlah kiamat. Aku nak kembali ke rumah aku ni. Ke mana? Tempat tinggal abadi di syurga. Tuhan buka dah tuan-tuan di kubur. Dia duk tengok nanti ni, aku nak masuk sini nanti ni. Aku nak dapat yang ni nanti ni. Ya Allah, bagi cepat kiamat buat. Tuan-tuan, ini roh orang beriman. Wa annal abdul kafir, dan kepada roh hamba yang kafir, iza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun saudal wujuh ma'ahum masukh hatta yajlisuna minhu muddal basarin. Dan bagi roh orang yang tak beriman ini, kata Nabi, menjelang kematian dia akan turun segerombolan malaikat yang hitam wajah mereka, yang turun dengan sayup penuh mata memandang, beratok ni dengan jubah hitam, muka hitam, duduk tunggu kita nak mati ni tuan-tuan. Ni penuh malaikat ni, sesayup mata memandang. Majlis sakarat tu, majlis mabuk. Dia bukan satu benda yang suk by the blink of the eye, bukan. Dia satu, yalah kita orang luar kita nampak mungkin sat ni, tapi dia yang alami tu. Allahu Akbar. Duk tunggu dah ni. Kita tuan-tuan, kalau kita bayang kita duduk di tempat tu, Allahu Akbar, turun malaikat hitam-hitam, jubah hitam, berapi mata-mata ni, dengan busuknya beratok sampai sejauh mata memandang. Duk nanti nak mai lagi siapa ni? Malakun maut, malaikat maut dah sampai lagi ni. Allahu Akbar. Yang duk tunggu ni tahu dah, habis dah aku ni. Nah, summa yaji'u malakul maut hatta yajlis inda ra'sihi. Kemudian datanglah malaikat maut. Otai tuan-tuan, hak biasa-biasa mai dulu baru dia mai. Dan mai dia duduk di hujung kepala. Yajlis inda ra'sihi, duduk di hujung kepala dia. Fayaqul, kata malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul khabisah, ukhruji ila sakhatillah wa ghadabih. Wahai jiwa yang keji, keluarlah kepada kemurkaan Allah. Qala fatafarraqa fi jasadi. Maka roh tu bila keluar, bila dengar malaikat maut ni cakap, fatafarraqa fi jasadi, berkecamuk di seluruh jasad dia. Kita tak tahu tuan-tuan roh dia duduk di mana ni. Malaikat maut main duduk di ujung kepala, kata keluar. Roh ni dengar, fatafarraqa fi jasadi, dia berselerak di seluruh badan, lari tak tahu nak pergi mana. Sebab kucing masuk rumah kita, tak tahu nak pergi, keluar lagu tu. Dia ragah merata, kanan kiri atas bawah tak kena. Tuan-tuan nak keluar kan ni tu, tunggu melangkah, berita belakang tu. Ya tuan-tuan, fatafarraqa fi jasadi fatakhraja fayanqata'in ma'aha al-'arqi aw al-'asab kama tanza'a sufuda minas sawfil mablul. Maka direntak roh tu keluar seperti mana daging yang duk atas panggang, yang duk basah lagi tu, bakar tak habis lagi, duk melekat lagi, rentak lagi tu keluar. Carikan daging dekat besi pemanggang tu duk ada lagi. Lagu tu lah roh tu dia rentak keluar. Pasal tak mau keluar, pasal kecintaan dia kepada hidup ni lebih, maka tak mau keluar. Hajat dia adalah hajat kepada kehidupan.
Dia nak lagi. Tiba-tiba suruh keluar balik kepada Allah yang dia tak pernah kenal selama ni. Dia nak pergi, dia tak mau. Tapi waktunya telah tiba. Tak dilewatkan sesaat, tak dicepatkan sesaat, rentak keluar. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Kemudian bila dia rentak keluar, fayakhuzaha fa iza akhazaha lam yad'uha fi yadihi tarfatan ain. Macam tadi juga, malaikat yang berhitam, malaikat azab tadi, ramai-ramai tu yang kita cakap jubah hitam, muka hitam, busuk tadi tu, ramai sampai kesejauh mata memandang. Dia tengok roh keluar, berumun pergi kat malaikat maut, nak rebut roh kita ni keluar, pegang. Depa tak biar sekelip mata. Ibarat kaki kita celup dalam kolam, ikan piranha main rum lagu tu lah. Dia tak biar nak jadi apa ni, tak biar walau sekelip mata. Baik. Fayaj'aluha fi tilkal masuh fayakhraja minha ka'itain rihin hifatin wajadat 'ala al-zahril ardi, dan dimasukkan ke dalam kain yang busuk yang dibawa tadi tu. Dan bila masuk saja roh dalam kain yang busuk tu, keluarlah satu bau yang paling busuk pernah bau atas dunia ni. Kemudian dibawa naik atas. Fala yamurruna biha ala malakin minal malaikah illa qalu ma hadza ruhil qabis. Naik ke atas ni, tak lalu langit melainkan semua penduduk langit kata, siapa dia busuk sangat ni? Roh siapa ni busuk ni? Bakat maki habis keliling langit ni. Siapa dia ni busuk sangat ni? Maka dikatakan kepada penduduk langit, fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, dan disebutkan nama dia ini oleh malaikat azab ni dengan nama yang paling buruk pernah orang panggil kat dia atas dunia. Kata orang panggil kat dia apa, mat bodoh ke apa ke kan, malaikat kata lagu tu kat azab ni mat bodoh ni, tak guna ni, busuk nak bawa dia naik atas. Penduduk langit duduk di atas makan maki habis, apa punya busuk ni hang ni. Kita bayang dalam majlis tu kita nak naik atas, kiri kanan duk maki kita. Ni nak pergi ujung, nak pergi ke mana ni? Baik. Kemudian saya ringkas panjang ni. Saya nak pergi sampai ke langit, tak dibuka pintu langit kepada dia. Wala yadkhulul jannah hatta yalijil jamal fi samin khiyatin. La tuftah lahum abwabas sama. Dia nak naik atas, nak pergi, tak dibuka untuk dia pintu langit. Yang tu takut sekali. Tak dibuka pintu langit, tak layak nak masuk. Nabi baca ayat Quran, la tuftah lahum abwabas sama. Tak dibuka untuk dia pintu langit. Dengar suara daripada jauh, Tuhan kata, kutub, tulis nasib hamba-Ku ini dalam sijin pada bumi yang terbawah. Tulis. Kemudian dilemparkan dia turun ke dalam kubur. Tadi disuruh turun lah, ini dilempak turun kembali ke dalam kubur dia. Kembali main kubur, tuan-tuan. Masuk saja kubur. Baik. Fata'adu rauhahu fi jasadi. Dikembalikan rauhahu, roh dia, ila jasadi, ke dalam jasad dia. Di mana? Dalam kubur kan. Jasad dalam kubur tadi ni kan. Roh dia turun, rentak daripada langit, turun masuk kubur, masuk dalam badan dia balik. Lagu ni kot. Wa ya'tihi malkan. Datang kepada dia dua malaikat tadi, Munkar Nakir, duduk di sisi dia, tanya kepada dia, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul, kata dia, ni dalam matan hadis lah, ha la adri. Ha aku tak tahu. Ha ni bukan saya kata, hadis sebut, Nabi sebut. Ha ni bermaksud dia cuba nak reka, dia cuba nak aku tak tahu. Fayaqulun, dikatakan padanya, wa ma dinik, apa agama hang? Ha la adri, aku tak tahu. Fayanadi munadin minas sama, afrishu lahu minan nar wa albisu minan nar waftah lahu babal ilan nar. Dia dengar suara pada langit dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, dalam riwayat Muslim sebut, dengar suara pada langit kata, dia ni menipu.
Dia tipu tengah surah pada langit. Sebab apa kata dia tipu? Dia tak tahu. Sebenarnya hati dia ni, jiwa dia duduk nak jawab soalan, nak jawab jawapan lain. Apa Tuhan kamu benda yang duduk sembah kat dunia ni sampai dia sedang ni lah, tak tahulah benda apa kan, keduniaan ke apa ke, dia nak sebut yang tu. Tapi dia tahu yang ni salah. Lepas tu dia kata, aku tak tahu. Padahal amalan keji dia ni nak sebut jawapan yang keji. Tapi dia tahu aku sebut aku kena lebah. Maka dia kata aku tak tahu. Sebab tu diseru surah pada langit. Dalam riwayat Muslim kata dia mohon, bukakan untuk dia pintu neraka. Bukakan pintu neraka untuk dia. Pakaikan dia pakaian neraka. Keluarlah bau yang sangat busuk. Ya. Kemudian wayadiqu alaihi alqabri, dan disempitkan kubur dia sampai tulang dia yang rusuk ni berselerat masuk. Busuk, sempit, gelap, dan bahang api tu dia duk rasa. Baik. Wa ya'tihi rajulan qabihul wajh wa qabihus siyab muntinur rih, dan datang kepada dia satu orang lelaki yang wajahnya sangat huduh dan takut, pakaian yang sangat kotor dan busuk yang sangat busuk. Maka kata lelaki ni, man anta, siapa kamu? Tak cukup aku menderita sakit panas busuk lagu ni, hang mai pula hari-hari nak hadap muka orang yang menakutkan ni. Siapa kamu? Kata lelaki ni, ana amalukal khabis, akulah amalan kamu yang keji selama ni. Ya? Akulah amalan kamu yang keji selama ni. Katanya, abshir billazi bisawaka haza yaumik allazi kunta tu'adu. Dan lelaki ni kata, bergembiralah tuan-tuan. Lelaki ni suruh bergembira. Maknanya apa? Perli. Itu pun satu benda yang sakit kan tuan-tuan? Tidak. Kita tengah sedih ni, orang tua meninggal, member mai, tahniah. Rimbuk kau. Kita kena buang kerja, member mai, apa? Kena buang kerja. Cantik. Sakit hati. Lelaki ni mai. Kita tengah sakit, tengah panas, tengah busuk, tengah berselerak orat-orat kena ni. Lelaki ni mai, bergembiralah. Allahu Akbar. Sakit, kemudian roh ni kata, Rabbi la taqumus sa'ah, Rabbi la taqumus sa'ah. Ya Allah, jangan bagi kemat lagi lah. Ya Allah, jangan bagi kemat lagi lah. Ya Allah. Pasal apa? Dia duk nampak tempat dia di neraka nanti tu. Lah tak masuk orang dalam kubur, duk tunggu nak tengok tempat yang dia nak masuk nanti tu. Jangan kemat lagi lah. Lah pun sakit tak tahu dah. Dalam neraka tu tak tahulah nak jadi apa ni. Tuan-tuan, itu saya kata tadi, majlis yang datang dua malaikat, dua golongan, malaikat rahmat dan malaikat azab. Yang cabut tu malaikat maut. Dia duduk tengok apa yang dia nak terima di syurga, dia nak duduk tengok apa yang dia nak terima di neraka. Sebenarnya tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, hari-hari kita ni, kita sedang membina neraka dan syurga kita sendiri sebenarnya. Tuan setuju tak? Kita sedang membina neraka kita sendiri sebenarnya secara kiasan. Meski neraka sudah terbina, tapi kita, perbuatan kita hari-hari, kita duk bina neraka kita sendiri. Kita menipu orang, kita duk bina ni hukuman untuk kita nak kena kerak lidah nanti ni. Kita duk fitnah orang, kita duk bina tempat yang kita nak kena makan daging di neraka nanti ni. Ya. Satu-satu hukuman dalam neraka kita itu kita sedang bina dalam dunia ni sebenarnya. Setiap seorang insan ini sebenarnya adalah arkitek kepada neraka dan syurga dia sendiri. Kita tentukan. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang pergi masjid, saya lupa matan Arab dia. Barang siapa yang berpagi-pagi dan berpetang-petang ke masjid, man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang pagi petang pergi masjid, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Barang siapa yang berpagi-pagi dan berpetang-petang ke masjid, bermaksud setiap waktu pergi masjid, a'adallahu lahu nuzulan,
kullama ghada arha. Setiap kali dia pergi dan balik tu, Tuhan akan sediakan dia satu-satu nuzulan, teduhan. Macam gazebo, tak tahulah, nuzulan, teduhan, istana di syurga, satu untuk dia. Dia sedang membinanya, tuan-tuan. Ya. Man bana masjidan lillahi, barang siapa yang buat masjid kerana Allah Ta'ala, banallahu lahu bayitan fil jannah, Tuhan akan buat untuk dia rumah di syurga. Dia duduk bina. Kita, tuan-tuan, yang kita hidup sehari-hari ni, kita sedang membina syurga dan neraka kita sendiri. Pilihlah kita nak perbesar syurga ke neraka kita. Pilihlah kita nak robohkan neraka kita nanti ke ataupun syurga kita nanti. Kita buat baik duk terbina syurga kita sikit. Nah, esok kita buat jahat, neraka kita terbina sikit. Ya, esok kita buat tanah kat orang, runtuh pula syurga kita sikit. Itu soal kiasan ya. Memang duk ada dah. Tapi untuk peribadi punya hukuman nak kena ni, kita yang decide sendiri. Ya, kita binanya, tuan-tuan. Kita pilih nak runtuhkan ataupun nak besarkan syurga atau neraka kita. Saya tambah sikit ya. Satu baris ya. Tu dah kita habis. Maka selepas malaikat yang muka macam manusia tu kata uqa, ya, uqa fa ila ayatihi ma kana adna. Uqa, tempat jasad tadi ni mati, kat mana dekat lagi? Tempat lama dia ke tempat baru dia? Ya. Fa huwa lahu faqasu fawajadahu adna ila ardi allati arada. Jadi uqa, kawasan yang lagi dekat adalah tu tempat yang dia nak pergi tu. Ya. Faqabattuhu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Dan malaikat rahmat dapat menangkih ni. Tapi dalam riwayat yang lain kata, dak, dia mati tu dekat dengan tempat lama dia, patut menang kat malaikat azab. Tapi Allah Ta'ala perintah kat bumi, bumi kecut diri yang belah sini, bagi roh dia tu bergerak ke sini. Tuhan tolong juga hamba dia, dah mati tak boleh bergerak pun, hang tak bergerak tak apa, aku gerakkan bumi mai kat aku. Baitara tu dah mati pun Tuhan tarik lagi pi. Apatah hidup kalau kita minta, takkan Tuhan tak bagi, tuan-tuan. Mati pun Tuhan tarik, tak boleh tarik badan, tarik bumi pi. Hidup boleh bersuara, boleh minta, boleh ada lidah suara semua, takkan Tuhan tak bagi. Ya? Ni sebut ni dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain kata fakana ila qaryatin salihah aqrabu bi shibrin faju'ila min ahliha. Sebutkan dekat shibrin, sejengkai di jauh ditarik sampai dekat sejengkai lebih, menang tipis. Bukan macam Liverpool semalam 7-0 ni dah menang tipis. Tipis, tapi dapat kat syurga juga. Asal dia dekat belah sana, tapi Tuhan nak tarik dia masuk syurga. Habis tu kenapa Tuhan buat macam ni? Nak cerita apa? Nak cerita kata hang dah mati dah, tak ada upaya nak bangkit minta ya Allah dah. Tapi dengan niat baiknya, walaupun dah mati, tubuh kaku tak boleh bergerak, Tuhan tarik juga mai kat dia. Kalau hidup boleh bergerak, minta, takkan Tuhan tak bagi. Itu poin dia. Ya, wallahu taala alam. Bulan depan kita sambung hadis seterusnya, tuan-tuan. Hadis nombor 26. Bulan depan saya minta tuan-tuan ramai sikitlah. Pasal bulan depan punya cerita yang cukup sedih. Ka'ab bin Malik cerita dekat anak dia, dia pernah buat sesuatu dekat Nabi yang menyebabkan orang Madinah, tak tahu nak abang bulan depan lah. Tapi cukup tragis cerita ni. Ka'ab bin Malik. Bulan depan kita cerita, kalau panjang umur lah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ahdina fi dayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wala ma'na wa la matba'una syaqiyan al-matuda wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.